Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawadulian Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Hassan Rouhani, Presiden Republik Islam Iran dan kerajaan serta rakyat Republik Islam Iran bersempena dengan Hari Kebangsaan Republik Islam Iran. Satu kes baru dilaporkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 183. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan maklumkan kes 183 merupakan seorang anak damit berumur 1 tahun 7 bulan yang tiba ke negara ini dari Bangladesh melalui Kuala Lumpur pada 28 Januari 2021. Kes 183 sedang berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi rawatan, sementara pengesanan kontak menepati 3 orang kontak terdekat bagi kes ini. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 42 kes. 576 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,704 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 287 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan setakat ini, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 94,605 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Negara Brunei Darussalam menerima sumbangan vaksin Sinopharm dari Republik Rakyat China. Sumbangan tersebut mencerminkan kerjasama dua hala yang erat dalam mencegah pandemik COVID-19 dan komitmen terhadap memperkukuhkan lagi kerjasama sempena memperingati ulang tahun ke-30 hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan pada bulan Mac 2020, iaitu pada semasa permulaan pandemik COVID-19, negara Brunei Darussalam telah memberikan sumbangan kepada Republik Rakyat China. Sumbangan berkenaan adalah berasaskan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pada masa ini, Kementerian Kesihatan masih meneliti perancangan bagi pembahagian vaksin COVID-19 termasuk vaksin berkenaan kepada orang ramai di negara ini mengikut keutamaan yang disarankan. Orang ramai akan dimaklumkan mengenai maklumat dan nasihat kesihatan berkaitan dengan vaksin COVID-19, manakala dalam pemberian vaksin COVID-19 nanti, orang ramai akan dimaklumkan menerusi aplikasi BruHealth. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk mengaktifkan penggunaan aplikasi BruHealth. Pengisytiharan tahun 2021 sebagai tahun tindakan iklim merupakan salah satu usaha untuk memberi kesedaran dan meningkatkan kepentingan dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam BNCCP. Di samping itu, pelaksanaannya yang berkesan melibatkan semua pihak termasuk orang awam, para belia dan badan bukan kerajaan NGO dalam memainkan peranan bagi sama-sama mendokong protokol hijau melalui beberapa inisiatif yang telah dikenal pasti. Berucap semasa sesi muzakarah Kementerian Pembangunan bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan juga menyatakan pelancaran buku garis panduan protokol hijau yang dilancarkan baru-baru ini oleh Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memainkan peranan bagi mengurangkan jejak karbon dalam premis-premis di sektor kerajaan. Sesi muzakarah diadakan di Pejabat Pertapakan Projek Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Dengan bantuan Jabatan Perkhidmatan Awam, semua jabatan-jabatan akan terlibat sama di dalam mempromosikan operasi harian rendah karban dengan melaksanakan amalan-amalan hijau melalui 7 elemen utama di dalam protokol hijau, iaitu penggunaan tenaga, penggunaan air, penggunaan kertas,
penggunaan plastik, pembuangan sisa-sisa pepujal, pengurusan acara-acara resmi dan penanaman pokok. Di antara elemen penting dalam garis panduan ini ialah untuk memastikan semua premis-premis kerjaan di negara ini tidak akan menggunakan botol-botol plastik dan menjadikan kawasan atau zon bebas botol plastik. Di samping itu juga, setiap kementerian disarankan untuk menanam pokok di premis masing-masing ataupun di tempat-tempat yang telah dikenal pasti oleh pihak sekretariat bagi mendukung program kempen 26,000 pokok setahun seperti yang terkandung di dalam garis panduan protokol hijau. Yang Berhormat juga menjelaskan mengenai beberapa pengubalan akta dan peraturan baharu yang sedang dan telah dikemaskinikan dengan hasrat untuk memberikan impak positif dan menjaga kepentingan orang ramai, antaranya Building Control Regulation 2020 iaitu Composition of Offences di bawah Perintah Kawalan Bangunan 2014 yang telah berkuat kuasa pada 1 Jun tahun lalu. Juga dilaksanakan pendaftaran caveat yang dihasratkan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu ke atas bidang tanah dengan memasukkan atau mendaftarkannya ke daftar tanah. Dengan berkuat kuasanya sebahagian daripada Perintah Pindaan Kanun Tanah 2016 itu, ia akan dapat meningkatkan lagi sistem pentadbiran tanah dan pembangunan di negara ini. Mana-mana orang perseorangan atau syarikat yang mempromosikan. Sementara itu, Yang Berhormat Arkitek Dayang Siti Roza Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman selaku Ketua Rombongan dalam ucapannya berkata, lawatan-lawatan yang telah diadakan di tapak-tapak projek meningkatkan kesedaran awam dan pihak-pihak berkepentingan tentang kepentingan menghadapi perubahan iklim serta penguatkuasaan pindaan-pindaan akta dan peraturan yang berkaitan. Serta lawatan-lawatan yang telah diadakan tapak-tapak meningkatkan kesedaran awam dan Terdahulu Yang Berhormat Menteri Pembangunan serta ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara memulakan dengan acara penanaman pokok di kawasan lapang berdekatan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin sebagai mendukung usaha pihak kerajaan agar mencapai salah satu strategi utama BNCCP iaitu dengan mencapai sasaran untuk menanam sebanyak 500,000 pohon pokok baharu menjelang tahun 2035. Pada sesi muzakarah ini juga rombongan berpeluang mendengarkan taklimat ringkas mengenai perubahan iklim yang disampaikan oleh Urustia Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Juga disampaikan aktiviti Tahun Tindakan Iklim yang giat dilaksanakan oleh Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BNCCC, antaranya pelancaran protokol yang telah diadakan pada Januari lalu. Turut hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marsudi bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Golongan belia di negara ini memberi maklum balas yang positif dalam menambah baik inisiatif yang disediakan oleh kerajaan untuk kemajuan para belia. Mereka juga berkeinginan untuk merebut peluang-peluang yang sedia ada termasuk pendidikan, pekerjaan, latihan dan program membina jati diri. Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, ketika ditemui pada sesi pemberigaan bagi dasar belia negara dan strategi di BNS 2020-2035 kali keempat menjelaskan, dari 3 sesi pemberigaan yang diadakan sebelum ini, para belia melahirkan harapan untuk mengikuti pelbagai program yang telah disediakan dan meningkatkan pembangunan belia di negara ini. Sesi pemberigaan diadakan di IBT School of Aviation Berakas. Apa yang kami dapati adalah satu, mungkin boleh dianggap sebagai pattern kali ya, iaitu kurang awareness lah daripada para belia tentang program-program dan juga badan-badan sukarelawan yang ada di Brunei Darussalam. Apabila kami bertanya macam tentang apa diorang punya harapan lah sebagai contoh, sebenarnya diorang mau ikut program membina jati diri, program meningkatkan kapasiti dan sebagainya. Tapi kebanyakan Indah tahu pulang sebenarnya ada program-program sudah disediakan oleh pelbagai jabatan-jabatan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Banyak harapan lah tentang macam mana cara diorang dapat menyumbang kepada negara sama ada melalui industri kreatif, hiburan dan sebagainya. Sesi dihadiri oleh 86 pelajar IBT dari kampus Sultan Saiful Rizal, kampus Mechanical, kampus Business, kampus Agroteknologi dan kampus Nakhoda Ragam.
Ia bermatlamat untuk meningkatkan kesedaran tentang program dan inisiatif belia di samping mendapatkan pandangan belia bagi pembaikan negara. Yang Berhormat Dayak Khadunisa yang juga pengerusi kumpulan penasihat belia di BNS dan yang dipertua Majlis Belia Brunei juga menyentuh mengenai Youth Snapshot yang mengandungi maklumat mengenai program-program belia dan program latihan kemahiran diri yang sehaluan dengan matlamat Wawasan Brunei 2035. Sesi pemberitaan di BNS 2020-2035 dianjurkan oleh kumpulan penasihat belia dengan kerjasama Majlis Belia Brunei yang juga disertai dengan rakan strategik daripada sektor kerajaan antaranya Autoriti Monetary Brunei Darussalam MBD, Darussalam Enterprise Day dan Sekretariat Tetap Wawasan Brunei 2035. Seramai 7 peserta menyertai BEST 914 kali ke-16 anjuran Jabatan Radio Televisyen Brunei RTB yang berlangsung malam tadi di Dewan Raya RTB Bandar Seri Begawan. Pertandingan seumpamanya merupakan salah satu usaha berterusan RTB bagi mencari bakat baharu dalam bidang nyanyian. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah RTB. Juara BEST 914 disandang oleh Nur Hazirah binti Muhammad Jamal. Naib juara dimenangi oleh Muhammad Syahzirul Izam bin Haji Muhammad Amir Yadi dan tempat ketiga diraih oleh Siti Khadijah alias Rini binti Haji Sahad. Sementara itu, juara Star BEST 914 disandang oleh Abu Khalif bin Nawang. Melalui pertandingan ini dapat menjadikan platform kepada para peserta untuk menyelahkan bakat masing-masing. Aspek kesedaran kesihatan atau health awareness termasuk kempen menderma darah dan pameran kesihatan diketengahkan dalam kempen Brunei Unified. Fokus utama kempen adalah untuk membantu agensi-agensi kerajaan mengambil langkah aktif dalam memberikan sokongan padu kepada masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan, antaranya kesedaran menjaga kesihatan. Kempen berlangsung di The Mall Gadong. Antara yang menarik perhatian pengunjung ialah kempen menderma darah dari Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal, pameran-pameran dari Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC dan Majlis AIDS Brunei. Juga menyertainya Job Center Brunei dan Manpower Planning and Employment Council MPEC. Apa yang dapat kami harapkan sepanjang kempen Brunei Unified ini dijalankan ialah agar kempen ini bukan sahaja berhenti sehingga hari Ahad ini saja, dan apabila mendapat sambutan nanti insyaAllah akan berkesinambungan lagi pada masa yang akan datang, dan harapan utama kami ialah agar sama-sama kita menyahut maklumat wawasan negara 2035, iaitu dengan kita meniktarafkan kehidupan kualiti masyarakat, ekonomi negara yang stabil dan juga rakyat yang berpendidikan tinggi. Kempen diteruskan hari ini dengan memfokuskan pendidikan Islam yang mana akan mengetengahkan pelbagai jenis klinik-klinik rohani seperti klinik menghalusi bacaan surah Al-Fatihah, solat, wudu, tayamum dan memandikan jenazah. Kempen Brunei Unified buat julung kalinya dianjurkan oleh Kudos Event Management Services. Sementara itu, malam tadi diadakan klinik bahasa isyarat yang dianjurkan bersama oleh Kudos Event Management dengan kerjasama Persatuan Brunei Interpreter Jurualih Bahasa Kebangsaan ringkasnya BIJAK. Klinik bahasa isyarat menyasarkan para pengunjung di The Mall Gadong. Klinik bahasa isyarat berdurasi 45 minit tersebut dibimbing oleh Siti Rabiatul Adawiyah binti Osman Zaini daripada Persatuan BIJAK. Lebih 50 peserta terdiri dari para pengunjung mendaftar bagi mengikuti pembelajaran asas bahasa isyarat ini. Klinik bahasa isyarat adalah salah satu aktiviti Brunei Unified Campaign 2021. Bahasa isyarat merupakan salah satu pemudah cara berkomunikasi yang berkesan khususnya bagi golongan-golongan tertentu seperti golongan yang kurang pendengaran, bisu, pesakit-pesakit trauma, stroke dan speech delay.